Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat pagi sahabat-sahabat, ibu ayah, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian. Subhanallah, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan syukur berganda-ganda kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, nikmat yang tak terhitung olehnya yang diberikan kepada kita semua, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat penglihatan, nikmat bercakap, nikmat segala nikmat. Segala nikmat yang nyata maupun tidak nyata, yang tidak kita sedar maupun kita sedar. Subhanallah lah, yang paling penting adalah nikmat nyawa, nikmat bernafas yang Allah berikan kepada kita. Ucapkan dengan penuh kesyukuran, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat semua, insya-Allah hari ini kita mulakan pagi Isnin. Subhanallah, kita mulakan pagi Isnin kita dengan majlis zikir. Ramai dekat luar sana hari Isnin mulalah dia mandi blues kan. Orang kata apa mandi blues tu dia tak semangat, rasa malas dan sebagainya. Subhanallah. Jadi perasaan itu tak apa. Perasaan itu kita raikan. Tapi subhanallah sahabat-sahabat semua, hari Isnin kita cuba sebagai umat Islam, lagi-lagi di bulan Ramadan al-Mubarak yang mulia, Monde biru subhanallah. Jadi kita mulakan dengan semangat, kita mulakan dengan pengharapan, kita mulakan dengan kekuatan. Subhanallah. Jadi antara doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Ummu Salamah, yang mana Ummu Salamah dengar Rasulullah SAW sentiasa berdoa dengan doa ini. Antara doa yang Rasulullah sangat suka baca. Apa dia doa dia sahabat-sahabat semua? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallah kan. Jadi amalkan doa ini. Kalau kita baca ramai-ramai berjemaah, Allahumma inna nas'aluka. Tapi kalau kita baca seorang-seorang, jadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mana kalau kita kerja hari ini, kita nakkan ilmu. Yang mana kalau kita belajar hari ini, kita nakkan ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu tu boleh memandu. Berapa ramai orang yang tahu solat duha, yang tahu cara solat duha? Berapa ramai orang yang tahu fadilat solat tahajud? Berapa ramai orang tahu fadilat membaca tasbih, membaca tahmid, takbir, yang mana kita baru baca tadi? Berapa ramai orang yang tahu? Tetapi berapa ramai orang yang amal? Disebabkan itu, Rasulullah ajarkan kita doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban, yang mana rezeki yang bermanfaat. Kalau hari ini kita bekerja, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kurniakan kepada kita rezeki yang bermanfaat. Kan? Rezeki yang bermanfaat, dan wa amalan mutaqabbala, yang mana amal yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis dah mukadimah. Yang memberi salam, waalaikumsalam Sis Mia, sahabat-sahabat semua, ibu-ibu semua, berada di mana, kakak-kakak semua, berada dari mana? Kami daripada Senawang, Negeri Sembilan. Salam dari Pakistan. Masya Allah, jauh tu dari Pakistan ni. Semua sahabat daripada mana? Okay, kita nak tengok dekat ni Facebook. Okay. Daripada Sekudai, Puan Hamidah, subhanallah, Sekudai. Lagi daripada Temerloh Pahang, subhanallah. Daripada Singapura. Daripada Singapura. Daripada Singapura, Puan Tiara, subhanallah. Daripada Muar, Johor, Ipoh. Ipoh. Okey, dari Penang, mana orang kampung, mana Taiping, macam tu subhanallah. Okey, Kuantan Pahang, Penang. Lagi Senawang. Oh, dekat ni Senawang, Puan Roslina.
Selangor, subhanallah, daripada Putrajaya, daripada Kelantan, Puan Rosliza, daripada Kelantan, daripada Pasir Gudang Johor, daripada Brunei, daripada Bayu Putri, JB, Kampung Delek. Wow, menarik. Kampung Delek Kelang ada. Kampung Delek. Macam apa panggil? Macam unik sikit. Kampung Delek. Delek ke Delek ke? Tak apa, nanti kita Google, kita tengok. Subhanallah. Okey, Sabah hadir Ustazah, Pening. Okey, kita tengok Perak, Teluk Intan, Tangkak, Sungai Petani, Sungai Besar. Sebutlah nama Puan Saadiah Muhammad Arifin. Subhanallah. Sebut dah ni. Sabah Sempurna. Daripada Sabah Sempurna. Subhanallah. Saya kan sangat suka Sempurna. Sampai saya jatuh cinta. Sebab Sempurna dia macam Maldives. Macam tu kan. Bolehlah kita kata Maldives kan. Sebenarnya kita kena mensyukuri dan menikmati keindahan alam semula jadi di negara kita. Dan macam tu. Walaupun kita tak pernah pergi Maldives kan. Ustazah, Taiping 95. Dah ada dah. Puan Alhamdulillah nama dia. Okey, subhanallah. Kan, Sempurna ni sangat cantik keindahan dia. Kita syukuri keindahan alam semula jadi. Alhamdulillah, subhanallah. Memang cantik. Memang cantik pantai-pantainya. Subhanallah. Kuantan, Meru, Kelang, Selangor. Asal saya dari Singapura, Ustazah. Dewi Sari. Tadi mana? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat semua, bersyukur kita, sangat-sangat bersyukur. Tadi kita dah bersyukur, hari kita bersyukur lagi banyak-banyak. Allah pilih kita dalam majlis ilmu ini. Ada orang, ada orang dia bila dia tengok pukul 7 bila dia tengok macam tak ada je ni kan. Macam tak ada je ni, jadi dia tak tunggu, dia tak ni. Jadi kalau orang tu dia eager, dia betul-betul nak hadir majlis ilmu, dia akan masuk dan dia akan bersama-sama. Jadi ucapkan alhamdulillah, ucapkan syukur kerana Allah pilih kita berada di dalam majlis ilmu. Jadi sahabat-sahabat semua yang mana ada grup WhatsApp dengan kawan-kawan tu semua ajaklah. Ajak semua kawan-kawan, ajak dalam grup WhatsApp tu untuk kita sama-sama dalam majlis zikir dan majlis ilmu kita, insya-Allah. Kita akan mulakan majlis zikir kita dengan bacaan Al-Fatihah. Seterusnya 10 ayat awal dan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Dan seterusnya kita akan membacakan Asmaul Husna bersama-sama. Kita akan alunkan Asmaul Husna bersama-sama dan kita akan berselawat ke atas Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Dan seterusnya kita akan bersama-sama membaca Al-Matsurat, yang mana dalam Al-Matsurat ini terkandung banyak doa-doa yang mustajab, insya-Allah. Yang mana doa-doa ini sangat disarankan untuk kita baca, untuk kita mulakan hari kita. Dan disarankan untuk dibaca Al-Matsurat ni setiap pagi dan petang selepas asar. Dan seterusnya kita akan bersama-sama dalam majlis zikir mengalunkan tadi Asmaul Husna kan. Tadi kita berzikir. Zikir rahmat. Okey, subhanallah. Jadi saya bacakan sedikit fadilat. Kita membacakan tadi tasbih, tahmid dan takbir. Yang mana zikir ini yang kita baru baca pada awal-awal tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang mana zikir ini dapat menghapus dosa sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Kalau kita tengok laut tu, buih, ya Allah, banyak sangat kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi gambaran yang mana zikir, bila kita baca zikir ini akan dihapuskan segala dosa yang mana sebanyak buih di lautan. Yang mana hadis ini hadis riwayat Muslim. Hadis ini hadis sahih yang mana daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya, barang siapa yang bertasbih kepada Allah selepas solat. Diletakkan dalam hadis ini selepas solat. Jadi sahabat-sahabat semua, jika tak sempat membaca selepas solat, boleh je baca selepas solat tu. Kalau tak sempat, terlupa, bolehlah, tak apa, dimaafkan macam tu. Tapi disarankan kat sini selepas solat. Duduk sebentar, kita tasbih, tahmid dan takbir kepada Allah. Bertasbih kepada Allah selepas solat sebanyak 33 kali dan bertahmid kepada Allah sebanyak 33 kali dan bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali hingga semuanya berjumlah 99.
Dan baginda menambah, kesempurnaan 100 adalah membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kesalahannya akan diampunkan walau sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah. Kan? Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah sekalian, ada yang tanya Ustazah pergi mana? Ustazah sekarang berada menuju ke Sarawak. Sabah ke dulu Sarawak? Ikut terkira apa? Sabah. Sabah. Okey. Ustazah sekarang berada menuju ke Sabah, sahabat-sahabat semua, untuk misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan dan ada juga ceramah. Jadi, ada tak? Jadual tak ada. Poster. Okey. Jadi kita doakan sama-sama perjalanan Ustazah dan juga tim untuk ke Sabah Sarawak. Okey, kita doakan untuk membawa amanah, infak, sedekah sahabat-sahabat semua, misi kemanusiaan ke Sabah Sarawak. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita tahu Sabah Sarawak ni antara kawasan yang memang sangat banyak memerlukan dana dan sangat banyak memerlukan infak kita. Infak dari segi makanan, pakaian dan sebagainya. Dulu saya waktu universiti juga, kami pun ada juga pergi ke kawasan Sabah yang mana kita membantu anak-anak di sana. Kita membantu dari segi pendidikan, kita ajar kan. Dari segi pendidikan, kita beri makanan, pakaian dan sebagainya. Jadi kita doakan perjalanan Ustazah dan seterusnya kita doakan kesihatan dan kekuatan kepada Ustaz-Ustazah dan tim di sana. Macam tu. Subhanallah, kita akan mulakan dengan Al-Fatihah. Okey. Sahabat-sahabat semua dah bersedia semua? Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Okay. Kita mulakan dengan bacaan isti'azah lah. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan membacakan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Okey. Kita semua sahabat-sahabat semua, kita akan teruskan dengan membaca surah Al-Kahfi 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Kita bacakan semula doa daripada Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami daripada sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Alhamdulillah. Jadi antara doa daripada dalam surah Al-Kahfi, inilah doa yang kita patut amalkan, yang mana urusan-urusan kita insya-Allah agar Allah permudahkan, agar kita serahkan segala urusan kita tu biar Allah permudahkan. Jadi kalau kita rasa sempit, kita rasa susah nak buat sesuatu, zikir, doa, selalu ulang-ulang doa ni. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi jangan lupa surah Al-Kahfi ayat 10 ada doa Ashabul Kahfi di dalam ayat ini. Di dalam surah Al-Kahfi ini boleh kita amalkan. Subhanallah. Okey. Kita teruskan dengan 10 ayat akhir. Okay, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'i an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأحسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat semua, saya bacakan sedikit fadilat membaca ayatul
membaca ayatul kursi pula, membaca surah Al-Kahfi. Jadi antara fadilatnya sahabat-sahabat semua, selain kita membaca hari Jumaat, antara fadilatnya adalah daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awal surah Kahfi usima minad dajjal." Subhanallah. Sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada 10 ayat awal surah Al-Kahfi akan terselamat daripada fitnah dajjal. Dan seterusnya daripada Sauban radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-'ashra al-awakhir min surah Kahfi fa innahu ismatu lahu minad dajjal." Sesiapa yang membaca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, subhanallah, sesiapa yang membaca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, maka bacaannya itu akan menjadi penyelamatnya daripada fitnah dajjal. Subhanallah. Sahabat-sahabat semua, fitnah dajjal ni kita boleh bahagikan kepada dua lah. Fitnah kecil, fitnah akhir zaman yang kecil dan fitnah yang besar. Fitnah akhir zaman lah yang kita kata. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk membaca surah Al-Kahfi, kita amalkan setiap hari. Subhanallah, supaya kita dihindarkan dan kita terselamat daripada fitnah dajjal, antara fitnah yang sangat dahsyat, yang sangat kita tak boleh nak terbayang fitnahnya. Jadi kita ni sahabat semua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman. Nabi SAW anugerahkan kita untuk kita amalkan surah Al-Kahfi dan untuk kita hafal surah Al-Kahfi. Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi kepada yang memberi salam, yang baru masuk, selamat datang. Kita bersama dalam majlis zikir. Ya, Ustaz nak tanya Ustazah. Ustazah tadi pergi sedang perjalanan ke Sabah Sarawak untuk misi kemanusiaan, dan ada juga ceramah di sana. Jadi kita sama-sama doakan kesihatan, kekuatan, kelancaran, kemudahan ustaz-ustazah di sana dan juga tim kita di sana kan, yang membawa infak amanah, infak sedekah yang kita berikan. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan mengalunkan zikir Asmaul Husna. Okey, sahabat-sahabat semua, ibu-ibu, kakak-kakak semua dah bersedia? Kita akan bersama mengalunkan zikir Asmaul Husna. Okey, Puan Masuri, waalaikumsalam. Okey, semua ready? Semua ni ready? Kita tap-tap screen, sambil tu kita tap-tap screen supaya engagement kita naik dan ramai orang yang dapat bersama-sama kita pada hari ini. Ready? Puan MM ni ready. Alhamdulillah. Puan Khairin ready. Alhamdulillah. Okey. Kita bersama-sama mengalunkan Asmaul Husna. Okey, bismillah. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbar al-muttakabirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qaharul wahabur razaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafizur rafi'ul mu'izul muzilus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalil al-karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithul syahid
Al-Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamid, Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id, Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum. Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahidu, Ahadus Samanul Qadirul Muqtadir, Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir, Al-Zahirul Batinul Wali Muta'ali Bar, Tawwabul Muntakimul Afu, Ra'uful Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram, Al-Muqsit Al-Jami'ul Ghaniyul Mu'niyul Mani Ad-Dar, An-Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi, Al-Warisul Rashidus Saburul Lazi Laisa Kamislihi Syai'un wa huwa Sami'ul Basir. Allahumma salli afdhala salati ala as'adil mahluqati ka Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Okay. Alhamdulillah. Kita dah habis membaca zikir Asmaul Husna. Seterusnya, kita akan bersama-sama membacakan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sahabat-sahabat semua, kita get ready, kita bacakan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Okey, bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cukup. Okay. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua, saya bacakan sedikit kelebihan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada setiap hari Jumaat. Yang ini dikhususkan kepada hari Jumaat. Sesungguhnya selawat yang dibaca oleh umatku akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Barang siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, maka dia akan berada paling hampir denganku di dalam syurga Firdaus. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, nescaya Allah akan berselawat ke atasku 10 kali. Subhanallah. Dan seterusnya berselawat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amat rugilah seseorang itu apabila disebutkan namaku tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Nabi, kan? Kalau contoh kita dengar ada sahabat-sahabat kita cakap tentang ataupun mengeluarkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sambut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan yang mulia ini kita kuatkan diri untuk kita banyakkan lagi berselawat, yang mana dan kita lebihkan sedikit selawat kita setiap hari tu pada hari Jumaat.
Selalunya kita buat macam tu. Contohlah kan. Contoh, kalau ada orang dia tak boleh nak pegang tasbih. Kan? Kalau contoh dia tak pegang tasbih, bukan tak boleh, dia tak pegang tasbih. Dia memang macam tu, dia tak pegang tasbih. Ada orang kat tangan dia ada tasbih. Alhamdulillah lah, dia tak ada masalah. Jadi dia tasbih tu dia tekan kan. Jadi setiap masa dia tekan. Ada orang dia tak pakai tasbih tapi dia konsisten juga. Cara dia macam mana? Contoh, kita contoh 5 minit kita pergi daripada rumah sampai ke office. Contoh, kita ambil contoh istighfar astaghfirullahalazim. Berapa daripada rumah sampai ke office tu, kita dapat berapa astaghfirullahalazim tu dengan teknik, bukan dengan kita tak cakap apa-apa. Kita dalam kenderaan tu kita baca astaghfirullahalazim je contoh. So berapa dapat? Contoh kalau baca astaghfirullahalazim daripada rumah 3 minit lah, contoh 3 minit daripada rumah ke office. 3 minit je naik motor contoh. Jadi kita baca astaghfirullahalazim. Istighfar ni banyak, ada astaghfirullah, ada astaghfirullahalazim allazi la ilaha, panjang. Jadi antaranya contoh astaghfirullahalazim, berapa dapat. Jadi kalau kita dah biasa dengan teknik tu, dan kita dah biasa dengan kita dah biasa, jadi kita dah boleh anggar. Walaupun kita tak kira. First tu kita kira, selepas tu kita tak kira dah. Macam tu. Sebab kita dah boleh anggar. Okey, cukup ni 100, cukup ni 200 kalau aku daripada rumah ke office. Macam tu. Kan? Jadi, sahabat-sahabat semua, kita kalau berselawat ataupun berzikir, contohnya selawat kan. Kalau kita berselawat dengan zikir, boleh je buat kat mana-mana. Boleh buat kat mana-mana. Makzurah, haid pun boleh. Jadi, kalau period tak boleh pegang, boleh. Okey. Alhamdulillah, kita dah selesai selawat. Okey. Seterusnya kita akan teruskan dengan zikir al-ma'surat. Okey, dah. Okey. Sahabat-sahabat semua, ada ke tak buku al-ma'surat ni susunan daripada Ustazah Asma sendiri? Dan mana buku zikir doa al-ma'surat ni terkandung banyak sangat doa-doa yang mana dikumpulkan daripada Al-Quran sendiri. Mana kita boleh amal dan kita boleh hafal. Okey. Kita mulakan dengan membaca bacaan isti'azah. Okey. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada syaitan yang terkutuk. Okay. Membaca isti'azah sebelum membaca Al-Quran, ia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Guru saya ajar, kalau contoh kita baca Quran, kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Lepas tu kat tengah-tengah kita ada bersembang dengan kawan. Walaupun sedikit kita bersembang dengan kawan. Bila kita nak mulakan balik bacaan Al-Quran kita nak sambung, kita mula baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tak payah baca bismillah pun tak apa. Maksudnya kita mula a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebab kita nak sambung. Jadi contoh kalau kita baca Quran, a'udzubillah, ni tak apa, doa lah. Maksudnya Al-Quran yang besar tu kita baca-baca, tiba-tiba kawan kita nak cakap dengan kita pun menyaut. Ya. So kalau kita nak sambung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus baca. Jadi itu antara adabnya. Ni kira adab lah. Adab yang mana boleh dipraktikan kan. Subhanallah. Bagi kita fokus balik membaca Quran. Jadi kita fokus balik kita membaca Al-Quran. Jadi kita mengucapkan bacaan isti'azah. Macam tu. Okay. A'udzubillah, kita baca balik lagi sekali. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يغفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Alhamdulillah, kita selesai membacakan surah Al-Fatihah tadi. Seterusnya kita sambung dengan surah Al-Baqarah, daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Seterusnya kita sambung surah Al-Baqarah ayat 255. Dan seterusnya kita sambung surah Al-Baqarah dalam surah Al-Baqarah ayat
256. Dan seterusnya 257, yang mana dikumpulkan di sini daripada surah Al-Baqarah. Seterusnya ayat 284 hingga 286. Alhamdulillah. Jadi saya bacakan sedikit daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sahabat-sahabat semua yang mana belum dapatkan buku ini, buku ini setiap kali kita baca, dia ada fadilat bawah dia. Jadi sahabat-sahabat semua akan lebih bersemangat, akan lebih tahu, akan lebih dapat ilmu. Macam tu. Okey, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Man qara'a 10 al-ayat min surah Al-Baqarah fi al-lailah lam yadkhul dhalika al-baita syaitan tilka al-lailata hatta yusbiha arba'in min awwaliha wa ayatul kursi wa ayatin ba'daha wa salasun hawatimuha. Barang siapa yang membaca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah pada satu malam, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki syaitan pada malam tersebut sehingga paginya, iaitu 4 ayat awal surah Al-Baqarah, ayatul kursi, 2 ayat selepasnya dan 3 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi surah Al-Baqarah. Janganlah jadikan rumah kamu seperti perkuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Boleh Ustazah share nama buku? Buku ini adalah 6 surah pilihan dan Al-Ma'surat yang disusun oleh Ustazah sendiri. Boleh beli di galeri Ustazah Asma Harun. Boleh beli di galeri. Di galeri boleh cari galeri UAH. Boleh cari dekat ni. Kita boleh cari dekat semua platform media sosial. Macam tu. Di mana kan semua Puan Masrura, Puan Aidila kan kata tadi. Okey, alhamdulillah. Okey, kita selesai membacakan surah Al-Baqarah. Okey, kita teruskan dengan membaca 3 kul. Okey, sahabat-sahabat semua. Okey, sebelum saya membacakan 3 kul, 3 kul yang kita akan teruskan, saya bacakan sedikit fadilatnya. Fadilat membaca 3 kul. Okey. Daripada Sayyidatina Aisyah, isteri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sakit, baginda membaca sendiri Al-Mu'awwizat, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian meniup padanya, dan apabila rasa sakitnya bertambah, aku yang membacanya. Kemudian aku usapkan ke tangannya, mengharap keberkahan dari surah-surah tersebut. Jadi sahabat-sahabat semua, jadi kalau kita sakit kan, kita diuji sakit, demam dan sebagainya, apa-apa sahaja, antara yang Rasulullah ajarkan kita, antaranya surah Al-Quran, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah juga syifa. Dan seterusnya kita boleh mengamalkan ini surah daripada membaca sendiri surah sendiri Al-Mu'awwizat. Yang mana Al-Mu'awwizat ini 3 kul, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi kalau kita betul-betul amalkan, insya-Allah, semoga Allah akan memberi kesembuhan dan meniup padanya. Meniupnya maksudnya bila Rasulullah baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan seterusnya ditiup kat tangan dia, dan seterusnya dia usapkan ke seluruh badan, kalau badan yang sakit. Jadi dan hadis ini hadis riwayat Bukhari dan hadis ini sahih. Seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu anhu juga. Okey, bahawa Nabi SAW apabila menuju ke pembaringannya, iaitu untuk tidur malam. Jadi setiap malam kita amalkan. Baginda akan menghimpunkan kedua tangannya dan menadah tangan. Meniupkan setelah baginda membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian menyapu kedua-dua tapak tangannya pada tempat yang mampu dicapai olehnya dan pada seluruh tubuh badannya. Sama juga yang macam tadi tu.
Dimulakan dari kepala. Okey, Rasulullah, okey, contoh dia baca kul, okey, contoh nanti kita baca sama-sama. Seterusnya dia akan tiupkan ke tangan. Okey, dan akhirnya dia akan mulakan daripada kepala. Okey, kepala, lepas tu muka dan seluruh badan yang mana dicapai sebanyak 3 kali. Dia baca sebanyak 3 kali. Subhanallah. Dengan semoga dengan kita membacakan surah Al-Mu'awwizat tadi tu, moga kita dapat kita bangun, kita dapat deep sleep kan. Kalau contoh kalau barat kita kata dapat deep sleep, tapi sebenarnya kalau kita tengok dari segi Islam, okey, deep sleep yang orang Islam sangat mendambakan adalah kita mulakan dengan bacaan doa sebelum tidur dan akhirnya Allah gerakkan kita untuk bangun tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya maksudnya kita tak terlambat, kita tak apa orang panggil? Orang kata apa? Tersimpang, apa panggil? Tersimpang tak tahulah apa benda. Macam tu. Maksudnya cukuplah Allah bagi. Kadang-kadang tu kan sahabat-sahabat semua, mak saya selalu cerita. Mak saya kata, adik, mak selalu terjaga. Macam tu. Mak selalu terjaga. Kadang-kadang tu pukul 4, kadang-kadang tu pukul 3, kadang-kadang maksudnya pukul terlajak. Terlajak. Apa terbaba pula Puan Nurlin. Terlajak, terbabas. Betul. Terbabas. Maksudnya itulah terbabas, terlajak. Okey. Apa ni? Mak saya cakap selalu terjaga. Saya cakap kat mak saya, ni nenek saya pernah cakap, arwah nenek saya, arwah tok wan saya pernah cakap, dia kata orang tua Allah dah tarik nikmat tidur dia supaya dia dapat beribadah. Ini antara tok wan saya cakap, arwah tok wan saya cakap. Jadi kalau setiap malam saya memang selalu nampak tok wan kita ni kan, dia bangun malam kan. Kita ni memang bila kita ni hujanlah pada kita kan. Kita dah muda, kita ada kudrat tapi kita tak bangun. Hujanlah pada kita dan muhasabah pada kita sendiri. Jadi bila saya tanya kenapa boleh senang sangat bangun semua, saya cakap mak sebenarnya macam tu nenek pernah cakap. Nenek kata Allah dah tarik nikmat tidur. Saya masih ingat ayat tu. Allah dah tarik sikit nikmat tidur. Jadi sahabat-sahabat semua, bukan sebab Allah tarik tu Allah tak sayang, tapi Allah sayanglah Allah tarik. Kenapa Allah tarik nikmat tidur kita sedikit supaya sikit? Sebab umat Nabi Muhammad tidurnya sedikit. Macam tu kan. Jadi bila dia terbangun tu Allah, kita biasa kan terbangun terjaga. Jadi peluang untuk kita untuk mendirikan solat, peluang untuk kita dekatkan diri pada Allah, peluang kita untuk merintih mengadu pada Allah. Contohlah kan, pagi tu siang tu kita ada masalah. Kita ya Allah tak tahu nak jalan keluar mana. Tiba-tiba malam tu Allah detikkan kita, Allah kejutkan kita pada malam itu, bangun. Kita terbangun malam. Takkanlah kita terbangun saja-saja terbangun. Tapi sebenarnya Allah nak suruh kita meminta. Allah nak suruh kita merintih. Kan? Betul. Puan Sis Siti kata, yakin amalkan zikir Fatimah insya-Allah yang mudah jaga on time auto. Ya. Zikir Fatimah tu yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu sangat-sangat membantu. Itu pembantu kita. Kalau kat rumah, kita tak ada pembantu tau. Kita tak ada pembantu, kita semua kena buat sendiri. Tapi dengan zikir Fatimah, Puan Siti ni kongsikan, itu adalah pembantu kita. Di saat kita keseorangan, itulah pembantu kita. Saya ada kenal seorang wanita yang sangat hebat. Dia mulakan hari dia dengan pada pukul 4 pagi. Dia bangun. Dia orang yang sangat workaholic, dia sangat banyak kerja dia. Macam itulah kan, kita kata banyak kerja dia. Tapi bila kita tanya apa amalan dia sampai dia boleh kuat sampai macam ni, amalan dia adalah zikir Fatimah. Antaranya lah zikir Fatimah yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setiap hari dia akan baca. Contoh setiap habis solat dia akan baca, itu wajib. Habis solat wajib. Tapi sementara dia pergi ke tempat, contoh pergi tempat kerja, pergi pejabat, dekat kereta baca juga. Yang mana banyak sangat dia baca. Dan subhanallah sahabat-sahabat semua, bila kita tanya anak dia, apa yang dia buat waktu malam, apa yang ibu ni buat waktu malam? Dia mulakan pagi 4 pagi dengan urus semua rumah. Urus semua kerja rumah. Dialah yang lipat baju, dialah yang dia orang yang sangat sibuk tau. Orang yang sangat sibuk, orang yang uruskan
orang yang sangat sibuk lah. Jadi dia mulakan 4 pagi itu dengan apa? Dengan urus semua rumah. Dia iron baju semua, dia uruskan anak-anak dia semua. Anak-anak dia semua pandai lah urus sendiri. Tapi adalah perkara-perkara yang dia kena uruskan sendiri, kena uruskan juga. Kemas rumah, vacuum, apa lagi? Kemas dapur, makan-makan tu semua. Bukan anak dia tak boleh buat, anak dia ramai. Tapi ibu dia nak juga buat, dan dia buat daripada awal. Dia buat daripada subuh lagi, daripada sebelum subuh lagi dah siap semua benda. Macam tu. Subhanallah, hebat sangat. Saya cakap, hebatnya saya cakap. Jadi auto kan. Jadi orang kata apa? Auto Allah bagi kekuatan. Auto Allah beri kekuatan untuk kita buat. Jadi ada orang dia kata tak sempat. Kan tak ada yang kata betul ke boleh khatam Al-Quran? Ada ulama yang khatam Al-Quran sehari tu beberapa kali. Sebenarnya memang betul. Kita belum bercakap lagi tentang keberkatan masa para ulama dahulu. Kita belum cakap lagi tentang benda tu. Jadi kalau kita kata pasal keberkatan masa para ulama dahulu, mereka ini memang gunakan masa tu secukup-cukupnya. Masa tu sebetul-betulnya. Kalau contoh hari ni kita ada kerja, kita ada amanah kerja dan sebagainya, ibadah dan sebagainya. Kita maybe sebulan sekali lah kan kita dapat khatam. Sebulan sekali lah kan. Bila bulan Ramadan lagi lah kan kita pulun habis-habis. Jadi sahabat-sahabat semua, kita belum cakap lagi keberkatan masa yang Allah bagi pada para ulama dahulu. Bagaimana kalau contoh kita pergi sahabat-sahabat semua, kalau tak percaya para ulama boleh habiskan, saya tak ingat berapa minit, rasanya dalam 5 berapa lah, tak tahulah, tapi macam ni lah. Cari kat YouTube bacaan Al-Quran 30 juzuk, boleh habis dalam masa 8 jam. Saya tak ingat 8 jam atau 5 jam. 5 ke 8 jam. Dia ada bacaan dia. Cara bacaan dia. Jadi boleh buka tu, kalaulah kita ni dah orang kata apa, dah boleh baca Al-Quran tanpa ada dibetulkan oleh orang, kita boleh cuba. Kita boleh cuba untuk baca Al-Quran dengan tengok YouTube. Cuba tengok YouTube tadi. Saya tak ingat nama dia apa, tapi cuba cari ayatul Tadarus Al-Quran lah. Carilah apa-apa nama dia. Dia memang Tadarus Al-Quran. Yang mana Tadarus Al-Quran tu boleh siap 8 jam. Sehari je. Sehari boleh siap. Sebab tu ada ulama sehari boleh khatam banyak kali. Macam tu. Subhanallah. Okey. Saya nak cari pun ni, tapi bolehlah sahabat-sahabat semua, ibu-ibu cari. Cari kat YouTube banyak. Bacaan Al-Quran 30 juzuk, memang sehari siap. 8 jam. Macam tu. Dia bukan berhari-hari. Macam tu. Okey. Alright. Alhamdulillah. Okey, kita sambung ya membaca membaca Al-Mu'awwizat, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kita cuba baca 3 kali, okey? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okey, subhanallah. Okey, cuba cuba tengok. Yang tadi tu kan ada yang tanya nak access siapa. Ni ada 10 jam. 10 jam bacaan Al-Quran 30 juzuk. Cari je bacaan Al-Quran 30 juzuk. Ada yang 10 jam, ada yang 7 jam. Ada yang 10 jam, ada yang 7 jam. Tapi bacaan Al-Quran dia laju sedikit. Dan ada juga yang Melayu kita ada yang 26 jam. Cari yang 26 jam. Yang ini bacaan Al-Quran Al-Karim lengkap. Kalau contoh kita tengok Intim pun ada buat. Tapi yang ini bacaan dia tartir. Bila bacaan Melayu ni dia lambat sikit, jadi dia 26 jam. 26 jam. Jadi sahabat-sahabat semua dia jadi 26 jam. Ada juga yang 4 jam. 4 jam pun ada. Jadi pilih yang mana kita boleh. Yang mana kita boleh. Okay. Alright. Yang mana kita boleh ya. Kita pilih yang mana kita boleh. Jadi 10 jam tanpa henti. Maksudnya kita macam tanpa hentilah. Jangan henti kalau nak buat betul-betul 10 jam. Ada yang 7 jam pun sama. Tanpa henti. Macam tu. Okay. Alhamdulillah. Okay. Okay. Alhamdulillah. Okay. Kita teruskan dengan membaca zikir. Doa lah. Bismillah. Okay. Doa yang mana dihimpunkan di dalam Al-Ma'surat. Okay, bismillah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan Allah ini, bumi ini dan seluruh isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Ini adalah ayat tauhid sahabat-sahabat semua, ibu-ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, yang mana bila kita nampak je ayat la ilaha illallah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur, yang mana dekat sini dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya. Ini adalah ayat tauhid, yang mana doa yang mana dia menguatkan hati kita, tauhid kepada kita. Tak payah tak payah Puan Izzah, tak apa, boleh je. Sebab ni doa yang mana dikumpulkan di dalam Al-Ma'surat sendiri. Jadi boleh kita baca tanpa angkat tangan pun tak apa. Kalau nak angkat tangan pun boleh, kalau tak nak angkat pun tak apa. Saya bacakan maksud sekali supaya kita dapat sama-sama muhasabah. Ada orang dia tak sempat pun nak baca maksud, dia tak sempat nak menghayati dan dia tak tahu. Jadi macam doa yang saya sebutkan tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan muttaqabbala. Ya Allah, kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni macam mana? Antaranya sekarang ini ilmu yang mana bila kita baca, saya bacakan maksud supaya sahabat-sahabat semua dapat ilmu. Macam tu. Alhamdulillah. Okey. Daripada Abdurrahman bin Yazid daripada Abdullah, dia berkata, apabila waktu petang Rasulullah SAW mengucapkan doa yang berbunyi, yang tadi tu kita baca, sesungguhnya kami terjaga di petang hari dengan kesedaran
bahawa kerajaan bumi dan kerajaan langit ini seluruh isinya adalah milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Okey, seterusnya. Asbahna ala fitratin Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Daripada ayat ini juga kita dapat faham bahawa kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam. Kita semua ni adalah kita dilahirkan dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi, iaitu Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah ajaran dan millah, iaitu ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif, iaitu lurus, sedang dia bukan orang musyrik. Yang mana Hasan Al-Banna menyusun doa-doa daripada dalam Al-Ma'surat ini bermula daripada ketauhidan, bermula dengan akidah, bermula dengan pasak akidah dulu. Jadi kalaulah dekat asrama, kalau contoh kita sahabat-sahabat kita pernah duduk asrama kan, diwajibkan untuk membaca Al-Quran, diwajibkan untuk membaca Al-Ma'surat. Sebab inilah antara doa-doa yang mana diletakkan di dalam Al-Ma'surat ini, doa yang pada awal sekali diletakkan pasak akidah itu sendiri. Subhanallah. Seterusnya, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyah wa sitrin fa'atim alayya ni'matak wa afiyatak wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku terjaga pada pagi hari dengan nikmat-Mu, afiat, iaitu keselamatan daripada mara bahaya, dan terjaganya rahsia-rahsia, iaitu dosa-dosaku, aib-aibku, dan maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiat-Mu dan penjagaan-Mu ke atasku di dunia dan akhirat. Doa ni pula lebih kepada doa pengharapan, doa meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bila kita terjaga sahaja pada waktu pagi dengan nikmat yang segala Allah berikan, nikmat keselamatan, nikmat kesihatan, nikmat nyawa, nikmat penglihatan dan semua itu, dan terjaganya rahsia-rahsia, dosa-dosa, aib-aib dan sebagainya, maka ya Allah, Engkau sempurnakanlah nikmat-nikmat-Mu, afiat-Mu dan penjagaan-Mu ke atasku di dunia dan di akhirat. Allah lah yang maha sempurna, lagi menyempurnakan. Kita manusia ni tak ada yang sempurna. Kalau contoh kita nak cari orang yang sempurna, memang tak ada lah babe, macam tu. Memang tak ada. Jadi abad semua, Allah lah yang maha sempurna. Kat sinilah kata, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiat-Mu dan penjagaan-Mu itu ke atasku di dunia dan akhirat. Kan? Seterusnya doa ni pula, Allahumma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukr. Apa maksud dia? Ya Allah, nikmat yang aku terima. Tadi kita cakap pasal nikmat. Okey, sambung pula doanya. Ya Allah, nikmat yang aku terima pada pagi ini atau yang diterima oleh orang selain daripada hamba-Mu, maka semuanya hanyalah daripada Engkau semata. Tiada sekutu bagimulah puja, dan kepadamu kami bersyukur ke semuanya. Subhanallah. Bersambung kan dia punya doa. Tadi kita cakap pasal tauhid, pasal kekuatan hati, pasal akidah, pasal pasak keimanan. Seterusnya Allah ajak kita untuk kita mensyukuri segala nikmat-Nya, untuk kita renung kembali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan akhirnya, ya Allah, nikmat yang aku terima pada pagi ini, kita mengakui balik siapa yang beri nikmat. Kita kembalikan siapa yang beri nikmat, akhirnya kita mensyukuri. Dan antara syukur yang paling bermakna, antara syukur yang paling dalam, antara syukur yang paling betul-betul syukur adalah bukan sekadar membacakan Alhamdulillah, terima kasih dan sebagainya. Syukur ni bila kita buat kebaikan dengan apa yang kita ada. Contoh, kalau Allah beri kita nikmat penglihatan, kita lihatlah perkara-perkara yang baik. Bila Allah beri kita nikmat tangan, nikmat kekuatan, jadi kita beribadahlah kepada Allah, macam tu. Jadi itulah syukur yang sebenarnya. Seterusnya, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azimi sultanik. Ya Allah, bagimu segala puji. Kita puji lagi. Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan kekuasaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Tanpa Allah kita tak dapat pun nak buat. Walaupun kita ni ada akidah pasak yang kuat, tapi kalau kita tak mensyukuri ataupun kita tak kembalikan segalanya pada Allah, maka kita tak akan ada kekuatan pun nak buat. Jadi kat sini ayat ni, ya Allah, bagimu segala puji seagung
kemuliaan kekuasaanmu dan kebesaran kerajaanmu. Macam tu. Kita kembalikan semuanya, segala puji bagi Allah. Ya Allah, segala puji bagi mu ya Allah. Aku ada masalah, tolonglah ya aku. Jadi berikanlah jalan keluar. Ya Allah, aku ada masalah besar ya Allah, berilah jalan keluar dan sebagainya. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Mulia, yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Maksud dia, aku telah redha dengan Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Subhanallah. Sahabat-sahabat semua, kalau contoh, kenapa dia kata aku telah redha dengan Allah sebagai Tuhanku? Kenapa kita sebut redha? Kenapa Allah cakap ni raditu billahi rabba? Antara doa ni, kehebatan doa ni sahabat-sahabat semua, bila kita dah puji, kita dah mengagungkan, kita dah kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tiada kekuatan, tiada apa daya pun sekalipun kecuali dengan pertolongan dan pengharapan kita kepada Allah. Dan seterusnya Allah susun pula doa ni, Imam Al-Albani susun doanya raditu billahi rabba. Yang mana bila kita nak melangkah, bila kita nak teruskan perjalanan kita nak melangkah dengan segala nikmat yang Allah beri, kita nak melangkah, raditu billah, aku redha dengan Allah sebagai Tuhanku. Maksudnya kita nak berjalan ke depan. Setiap hari kita ni, kita nak ke depan, betul tak? Jadi redha. Kalau kita asyik melihat ke belakang, kita hanya melihat perkara-perkara yang di belakang, macam mana kita nak ke depan? Macam mana kita nak melangkah ke depan? Jadi doa ini sangat sesuai untuk orang-orang yang nak move on. Macam tu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Okay, subhanallah. Seterusnya kita sambung. Subhanakallah wa bihamdika adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwah yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya. Tadi kita cakap pasal redha dan seterusnya kita cakap berkenaan dengan Maha suci Allah. Kita kembalikan semuanya kepada Subhanallah, Maha suci Allah, segala puji yang sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya. Siapa yang nak bagi redha sahabat-sahabat semua? Allah. Siapa yang nak bagi kita kekuatan untuk melangkah? Allah. Macam tu. Dia macam tu. Okey, seterusnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan nama Allah, dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Seterusnya Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui dan kami memohon ampun daripada menyekutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui. Dia kembali balik. Ya Allah, kami berlindung. Allahumma inna na'udzubika. Yang mana daripada Abu Al-Asy'ari radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap kepada kami pada suatu hari. Rasulullah berucap kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Baginda bersabda, wahai manusia, hendaklah kamu takut terhadap syirik kerana ia lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Tiba-tiba ada seorang yang dikehendaki Allah terus bertanya, sahabatlah, bagaimanakah boleh kami menghindarinya sedangkan ia itu lebih tersembunyi daripada rayapan semut? Wahai Rasulullah, jawab baginda, hendaklah kamu membaca Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Subhanallah. Seterusnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung daripada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan. Daripada Abu Hurairah bahawasanya dia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ketika aku tidur tadi malam, ada seekor kalajengking yang menyengatku. Maka Rasulullah SAW bersabda, sekiranya di waktu petang kamu ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, nescaya tidak akan ada yang membahayakan
mu. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi sahabat-sahabat semua, jangan lupa amalkan. Contoh, kalau kita kita nak Allah jaga kita betul-betul daripada mara bahaya, antaranya doa ini yang kita boleh baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Okay, terusnya, Allahumma inni a'udzu bika minal hamli wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubri wal buh wa a'udzu bika min ghalabatid dairi wa qahrin rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada rasa sedih dan gelisah, dan aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu daripada sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu daripada cengkaman hutang dan penindasan orang. Seterusnya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah badanku, ya Allah, sihatkanlah pendengaranku, ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Sangat powerful doa ni. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kita baca lagi ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu, bahawa dia telah berkata kepada bapanya, wahai ayahku, saya sering mendengar ayah berdoa setiap pagi. Apa doanya? Doanya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ayah mengulanginya 3 kali waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Jawab ayahnya, sesungguhnya ayah mendengar Rasulullah SAW berdoa dengan ucapan-ucapan ini. Ucapan doa yang Rasulullah ucapkan. Ayah sangat suka mengikuti dan beramal dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Terusnya, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur, tidak ada Tuhan selain Engkau. Abbas berkata dengan riwayat ini dalam hadis tersebut, hadis Abdurrahman bin Abi Bakrah di atas, dan kamu juga mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min kufri wal faqr wal azabil qabr, la ilaha illa anta. Kamu ulang-ulang sehingga 3 kali pada pagi dan petang. Okay. Lalu kamu berdoa dengannya. Ayah Atiyah menjawab, maka aku ingin mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. 2 doa ini antara sunnah baginda Rasulullah SAW yang Rasulullah baca pada pagi dan petang. Boleh baca 3 kali. Okay, kita baca tadi, kita dah baca sekali kan yang Allahumma inni. Kita baca lagi 2 kali, okey? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Okey. Seterusnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku, hamba-Mu, dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, dan yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Ini ikrar yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku. Kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu ada, dan aku bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Sahabat-sahabat semua, saya bacakan sedikit. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang duduk dalam satu majlis dan banyak kekecohan padanya, kemudian sebelum berdiri ia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah ni apa? Tasbih kifarah, kan? Melainkan diampuni dosa dan silapnya sepanjang berada dalam majlis tersebut. Inilah yang kita kata, kita tutup dengan majlis kifarah dan surah Al-As, macam tu. Tasbih kifarah dan surah Al-As, macam tu. Okey, seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma akhata bihi ilmuka wa hatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk warda Allahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey, kita sama-sama bacakan doa selepas membaca al-ma'thurat. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka lisanan radiban bizikrika wa qalban maf'uman bisyukrika wa badanan hayyinan layyinan bita'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamama ghina anin nasi wa hablana haqiqah iman bika hatta la nakhafu wa la narju ghayrak wa la na'budu shay'an siwak واجعل يداك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك نعم المجيب وصلى الله على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, kurniakanlah kami lisan yang lembut, yang membasahi, mengingati dan menyebut namamu, Ya Allah. Hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang berguna, keyakinan yang benar-benar mantap, din cara hidup yang jitu dan unggul, selamat dari segala mara bahaya dan petaka. Kami memohon kepada-Mu, Ya Allah, kecukupan yang tidak perlu kami terpaksa meminta kepada orang lain. Berikanlah kami, Ya Allah, iman yang sebenarnya, sehingga kami tidak menyekutukan-Mu. Berikanlah rahmat-Mu kepada kami, keluarga dan anak-anak kami, serta sesiapa sahaja yang bersama-sama kami. Dengan Engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri, walaupun hanya sekelip mata atau lebih pendek daripada masa itu. Wahai Tuhan yang paling mudah dan cepat memperkenalkan permintaan. Selawat dan kesejahteraan Allah kepada kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, kepada keluarga baginda dan para sahabat baginda amnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau siapa nak dapatkan buku Al-Ma'thurat yang disusun oleh Ustazah Asma Harun sendiri, boleh pergi ke galeri Ustazah Asma Harun. Macam tu. Alhamdulillah. Seterusnya kita teruskan dengan zikir rahmat. Okey. Sebelum itu, saya bacakan dulu fadilat. Siapa-siapa yang bersama kita, yang selalu bersama kita, mesti tahu fadilat. Okey, mesti tahu fadilat. Okey. Saya bacakan dulu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumil mi'ata, kanat lahu 'adla 'ashri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu khizran min syaitan yawmahu zalikal hatta yumshiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila akthara min dhalik."
Ada dah tu Puan Rainy Rocks dah tulis. Kelebihan membaca zikir rahmat. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Ditetapkan baginya 100 kebaikan dan dijauhkan daripadanya 100 keburukan. Dan tidak ada yang lebih baik amalnya daripada orang yang membaca doa ini, kecuali seseorang yang dapat mengamalkannya lebih banyak lagi. Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat semua, kita sama-sama membacakan zikir rahmat. Tapi sahabat-sahabat semua, kita baca 10 kali dekat sini. InsyaAllah boleh sambung kat mana-mana saja lagi 90. Macam tu. Okey? Kita cuba ya. Bismillah. Bismillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup dah ke sahabat-sahabat semua 10 kali? Okey. Ya, Alhamdulillah. Kita dah bacakan semua majlis zikir. Kita dah bacakan surah Al-Fatihah. Seterusnya kita dah membacakan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Seterusnya kita dah membaca Asma'ul Husna. Dan seterusnya kita sudah berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zikir rahmat. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Zikir rahmat, zikir terbaik di 10 malam akhir Ramadan. Betul. Puan Siti. Kita okey. 10 malam akhir 10 malam akhir Ramadan. 10 malam akhir Ramadan. Subhanallah, kita sudah berada betul-betul dah 10 malam terakhir Ramadan. Berapa hari lagi? 8 maksudnya kita betul-betul dah berada di malam 10 akhir Ramadan. Semalam cukup dah. Semalam 10 hari lah kan? Maksudnya kan? 9. Kan? Cukup 10 hari macam tu kan? Betul. Sabtu malam. Okey. Subhanallah. Jadi kita memang betul-betul dah hari ni dah 21 Ramadan 1445 Hijrah dan kita dah betul-betul dah berada di 10 akhir Ramadan. Yang mana 10 akhir Ramadan ini adalah pecutan kita yang terakhir. Okey, pecutan kita yang terakhir, antara yang kita boleh buat pada malam-malam 21 Ramadan ini, malam-malam akhir Ramadan ini adalah kita perbanyakkan solat, kita banyakkan berdoa dan kita banyakkan membaca Al-Quran. Itu yang betul-betul kata apa? Itu antara yang betul-betul kita yang paling sangat-sangat dianjurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat, berdoa, solat, doa, Al-Quran. Solat, solat, doa, Al-Quran. SDA. SDA. Sahabat dunia akhirat. Jadi solat, doa, Al-Quran. 3 ini mesti kita kena buat banyak-banyak. Macam tu. Okey, kita buat banyak-banyak.
Jadi sahabat-sahabat semua, antara doa yang sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada isteri baginda dan seluruh ahli keluarga baginda ketika macam mana nak dapatkan, ketika Aisyah bertanya, bagaimana ya Rasulullah, bagaimana untuk aku mendapatkan Lailatul Qadar? Okay, antara doa yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah adalah doa Allahumma inni as'aluka kan? Allahumma innaka afuun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau lah yang maha pengampun dan engkau lah yang suka akan keampunan, maka ampunilah aku. Inilah antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah. Dan kita kena juga ajar kepada keluarga kita. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang mana doa, ada orang tambah karim, ada orang tak tambah karim. Ikutlah yang mana-mana pun. Tapi dalam hadis ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita baca ramai-ramai, fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau ramai-ramai. Tapi kalau kita baca kita saja, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Macam tu. Jadi doa yang kita memang kena selalu sebut-sebut, itulah macam tu. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat semua. Jadi kita cuba usaha selain daripada berdoa, kita perbanyakkan munajat. Yang mana munajat ini, sahabat, kalau kita betul-betul kita perlukan sangat sesuatu tu, ataupun kita nak sangat sesuatu tu, contohlah kan, ataupun kita nak munajat lah, orang kata apa, munajat kita, hajat kita, munajat tu hajat lah, hajat kita. Jadi kita munajat kepada Allah dengan sebenar-benar munajat. Antaranya contohnya, kita betul-betul mengharapkan pertolongan Allah, yang mana Allah kabulkan doa kita, sebab Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Jadi sahabat, kita bila kita doa, sahabat-sahabat semua, bila kita doa, kita yakin, ya Allah, Engkau kabulkanlah doa aku ini, Engkau terimalah amal aku ini pada tahun ini. Kita tak boleh nak, kita orang kata apa, kita tak mampu nak cakap yang kita akan sampai ke Ramadan yang akan datang. Macam tu. Jadi kita buat betul-betul lah. Kita buat yang terbaik, kita buat yang terbaik yang boleh kita buat. Macam tu. Yang betul-betul. Macam tu. InsyaAllah. Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang memang ada sakit, contohnya kan, ada sakit, amalkan munajat. Amalkan untuk kita munajat kepada Allah. Munajat ni macam mana? Munajat ni malam-malam kita bangun, munajat betul-betul mengharap pertolongan Allah. Itu namanya munajat. Maksudnya kita betul-betul mengharap pertolongan Allah. Jangan Allah biarkan kita, Allah biarkan kita. Dia paling penting adalah jangan Allah biarkan kita. Biar Allah suka kat kita. Macam tu. Allah akan, macam mana cara Allah sayang kat kita adalah Allah beri ujian. Allah beri nikmat. Allah beri ujian. Allah beri ujian berserta dengan nikmat. Itulah macam tu. Jadi sahabat-sahabat semua, pastikan kita bulan Ramadan ini 10 akhir Ramadan ini, kita betul-betul pecut dan kita betul-betul semangat. Betul-betul kita nak apa yang kita mahukan. Betul-betul kita hajatkan. Apa contoh, kalau kita hajatkan kesihatan yang terbaik. Kita sakit sekarang ni, kita perlukan hajat yang terbaik. Kita nak cari kerja dan sebagainya. Kita nak cari jodoh dan sebagainya. Apa lagi hajat? Kita nak dapatkan anak, dapatkan zuriat dan sebagainya. Munajatnya bulan Ramadan ni betul-betul merintih. Betul-betul lah merintih pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah kabulkan hajat kita. Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita ketabahan, kesabaran, yang mana Allah nampak kita, Allah lihat kita, bukan Allah biarkan kita. Macam mana Allah biarkan kita? Contohnya istidraj. Istidraj ni Allah biarkan kita, Allah buat tak tahu dengan kita. Itu sebenar-benar, itu seburuk-buruk lah. Orang kata apa, seburuk-buruk apa yang kita inginkan kat dunia ni. Kalau kat dunia ni Allah tak nampak kita, akhirat lagi lah. Macam tu. Jadi kita cubalah jadi manusia yang
menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat semua, pada pagi ini kita syukur Allah beri kita ilmu walaupun sedikit, yang mana tadi kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang mana ilmu walaupun tak dapat kata apa? Kita duduk dalam majlis ilmu, walaupun kita tak dapat ilmu, Allah beri juga naungannya. Malaikat mendoakan kita juga. Antara Ibnu Hajar ada berkata yang mana orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu tapi sebenarnya dia tidur, dia tak dapat apa pun, dia tidur, dia tetap dapat naungan Allah. Dia tetap dapat doa malaikat. Macam tu. Bermaksud kalau kita ni masuk dalam majlis ilmu, kita sekadar masuk tapi akhirnya kita tertidur. Kita tertidur. Tak apa, tak ada masalah. Yang pun kita tak dapat apa-apa, tapi yang lebih baik adalah dia dapat sesuatu yang untuk diamalkan di luar sana. Jadi antara Ibnu Hajar kata banyak kelebihan bila kita berada di dalam majlis ilmu. Antaranya mendapat pertolongan Allah, dilimpahkan rahmat oleh Allah dan sebagainya. Kata pun mendapat kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu, diampunkan dosa selama kita duduk di dalam majlis ilmu, kan? Kita tak tahu benda ni, tapi antara ulama katakan kepada sesiapa yang berada dalam majlis ilmu, antara diampunkan dosa walaupun dia tidur dan sebagainya, tetap dia dapat ganjaran-ganjaran berada di dalam majlis ilmu. Dan para malaikat bersama sayapnya berada dalam majlis tersebut mendoakan kita supaya diampunkan dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi kan solat, Al-Quran, doa. Banyak-banyak. Solat, Al-Quran, doa tu munajat. Doa munajat. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat semua, kita doakan Ustazah sekarang berada di Sabah, Sarawak. InsyaAllah untuk misi kemanusiaan dan juga ceramah lah. InsyaAllah kita doakan semoga perjalanan Ustazah Ustaz dipermudahkan, diberi kekuatan, kesihatan, kelapangan dan kemudahan untuk merentas macam tu kan. Untuk mengendong amanah sahabat-sahabat semua. Macam tu, untuk menyalurkan amanah sedekah, infak sahabat-sahabat semua. Okey, sahabat-sahabat semua, kita sudahkan dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana baru masuk dah habis. Betul. Ainwah dah habis. Alhamdulillah kita sudah berada di pengakhiran majlis zikir dan majlis ilmu kita pada pagi ini. InsyaAllah yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, yang keburukan dan kelemahan daripada diri saya sendiri. InsyaAllah. Okey, majlis ilmu kan? Tak, dia majlis zikir dan majlis ilmu. Sebab, kenapa majlis zikir? Sebab kita mulakan dengan zikir. Kita mulakan dengan zikir dan seterusnya kita mulakan dengan perkongsian ilmu. Dia jadilah majlis zikir dan majlis ilmu. Macam tu. Okey, sama-sama Ainwah kan. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap screen. Kita tengok sikit 100 97. Bagi sampai 100 sikit. Okey, kita tap screen, kita sampai 100 supaya engagement kita terus meningkat dan Ustazah sendiri, dakwah Ustazah sendiri, Ustazah Asma sendiri dapat terus berada di dalam dunia titi ni. Macam tu. Dia macam tak naik aja kan. Okey, tak apa. Okey, cuba 99 dah dapat. Alhamdulillah. Okey, terima kasih ekspedisi sekalian. Puan Fitra Syakirin, terima kasih adik, sama-sama kakak. Macam tu. Okey, subhanallah, sudah 100. Alhamdulillah, semua sahabat-sahabat ekspedisi sekalian, terima kasih. Sahabat-sahabat puan-puan yang bersama-sama, yang tap screen, kalian berada bersama dalam perjuangan kami di sini. Macam tu. Kita bersama-sama. Kita semua ni bersama-sama dalam perjuangan Ustazah Asma. Jadi macam mana pun belah-belah yang mana yang tak nak, belah-belah tak apa yang tak nak kita untuk teruskan dakwah ni, kita kuatkan diri kita. Macam tu. Okey, insya-Allah
Okey, Alhamdulillah. Semua dah masuk dah tuan. Alhamdulillah. Tadi tu tidur ke? Macam tu kan. Tak apa, kalau tidur pun tetap dapat naungan tetap dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala dan doa para malaikat. Macam tu. Gitu. Okey, sahabat-sahabat semua yang berada di dalam majlis zikir kita, majlis ilmu kita pada pagi ini. Dengan itu, kita jazakumullah khairul jazak. Semoga Allah membalas segala jasa kalian semua. Semoga kita beri kekuatan berada di dalam medan ini. Bukan saya, bukan tim dan ustazah bukan ustazah dan tim sahaja yang memperjuangkan dakwah, tapi kita semua macam tu. InsyaAllah. Okey, sama-sama semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Okey. Dah tutup.